Celek pejam, muka surat 79 lah. Orang yang duduk tengah berita ni, berbuletin utama. Tengah tengok berita, tak ada apa-apa pun. Kita dah tunjuk muka celek muka surat 79. Tahu-tahu khatam. Berkat Allah bagi, ini adalah rezeki yang Allah bagi, iaitu keberkatan masa. Kita jangan ingat mari surau, mari masjid mengaji. Orang lain lagi tengah meeting, tengah ada projek besar, projek 150,000, tengah meeting ni. Hebat dia. Kita apalah hebat, tak ada benda duk mari surau. Janganlah. Ini keberkatan masa Allah bagi. Maka kita masuk Hidayatus Sibyan, muka surat 16, Jawi, Rumi 79. Rumi, Jawi 16, masuk fasal baru. Fasal yang kedua, iaitu fasal takbiratul ihram. Muka surat 79 Rumi, Jawi 16. Yang kat tengah-tengah tu. Fasal baru. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Fasal 2, takbiratul ihram. Fasal 2, takbiratul ihram. Bermula takbiratul ihram. Apa ni banyak call ni? Asal? Buat baru. Okey. Bermula takbiratul ihram, iaitu 21 syarat. 21 syarat. Bahasa lain, takbiratul ihram dia mesti mematuhi 21 ni. Kalau tidak, tak sah takbiratul ihram. Tak sah takbiratul ihram, tak sah sembahyang. Jadi 21. Kalau kita mengaji kitab, memang lalu lah. Kalau tak ajar mengaji, 21. 21. Takbiratul ihram tu kena mematuhi 21 syarat. Jika tidak, tak sah takbiratul ihram. Jika tak sah takbiratul ihram, maka tak sah sembahyang. Tak sah takbir tak kisah. Sah tak sah biar. Kita risau sembahyang tu tak sah. Tak sah takbir tapi sembahyang sah. Tak apa. Ni masalahnya bila tak sah sembahyang, tak sah takbir, tak sah sembahyang. Bila tak sah sembahyang, dikira tidak sembahyang. Satu kali tinggal sembahyang, nama tercatat dekat pintu neraka dah. Itu yang takut tu. Kita tak heran dengan takbir ni. Tak heran dengan takbiratul ihram. Biar tak sah pun. Memang tak heran. Sebab takbiratul ihram tak sah, tu yang semayang tak sah. Itu yang risau. Itu yang merisaukan kita. Jadi ada 21. 21. Ada beberapa jugalah yang penting. Dan ada beberapa kita tak amal pun. Yang lain tu, ada bakinya kita tak amal pun. Yang pertama, ditakbir dengan bahasa Arab. Tu saya kata sebut. Ada tak kita pernah sembahyang, kita takbir Allah Maha Besar, kita tak buat kerja kita tak? Jadi itu yang pertama. Adakah orang buat gini? Mungkin ada lah kot. Mungkin lah, kalau tidak takkan ada tulis dalam kitab. Cuma siapa yang menukarkan takbiratul ihram sebelum tu lah, kalau tak ingat, kalau terlupa, kalau tak tahu takbiratul ihram tu apa. Takbiratul ihram ni adalah mukadimah sikit. Takbir ihram. Ihram tu takbir yang mengharamkan perkara yang halal. Kita pakai ihram. Kan pergi Mekah pakai ihram kan? Apa? Pakai apa? Iyalah pakai kain tu yang tak berjahit gitu gini kan. Tapi apa maksud pakai ihram? Pakai satu pakaian. Dengan pakai pakaian itu, bukan pakaian lah, kain tu, setelah berniat ihram dekat miqat, maka yang halal jadi haram. Berapa belas? 13. 13. Yang padahalnya halal, tiba-tiba jadi haram. Kenapa pula jadi haram? Sebab dia dah pakai ihram, iaitu dia telah berihram. Nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Saja aku berihram dah, maka ada 13 perkara dia tak boleh buat. Sebab tu dia panggil pakai ihram. Pakai satu pakaian dan berniat
dengan pakaian tadi tu dan dengan niat tadi tu yang halal sebelum tu jadi haram. Jadi takbiratul ihram pun sama. Apa maksud takbiratul ihram? Maksud takbiratul ihram adalah sebelum takbir tu halal, lepas takbir haram. Itulah. Makan halal ke haram? Makan nasi. Halal tak? Lepas takbir haram. Gitu lah, senang. Minum air sebelum takbir halal. Pegang isteri sebelum takbir halal, lepas takbir jadi haram. Sebab tu takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan, yang sebelum dia haram tu dah halal. Okey, apa lagi? Melompat halal, tapi bila takbir haram melompat sebab membatalkan dan sebagainya. Bergerak lah apalah kan, menyanyi menyanyi ke apa kan, bernasyid semua halal boleh, lepas takbir haram. Sebab apa? Nyanyi batal sembahyang. Jadi itu dia dipanggil takbiratul ihram. Yang mana takbiratul ihram ni khusus untuk umat Nabi SAW. Khusus untuk umat Nabi. Maksudnya umat terdahulu ada sembahyang juga. Nabi Ibrahim ada sembahyang. Dia doa apa? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan keturunan aku pun orang mendirikan salat. Maknanya Nabi Ibrahim pun ada salat. Salat dia mulakan dengan apa? Bukan dengan Allahu Akbar. Dengan yang lain. Mungkin alhamdulillah, la ilaha illallah, yang lain-lain lah. Permulaan nak masuk sembahyang dia. Nabi Musa pun ada sembahyang dia. Sebab tu dia pesan ketika Isra' dan Mi'raj. Isra' Mi'raj lagi 2-3 hari tak? Dia pesan, dia kata dekat Nabi, masa Nabi turun ke langit yang ke-6, dah naik, dah ambil sembahyang lah 50 turun tu Nabi Musa yang kata, tak boleh, umat aku lagi hebat pada umatmu. Umat aku ni kuat-kuat badan, kuat, tapi buat satu hari 2 waktu je, 1 pagi 1 malam, gagal. Umat kau kecil-kecil, lemah-lemah, memanglah umur pendek, nak buat 50 tak ada harapan. Itu Nabi naik balik, minta lah kurang 9 kali turun naik, akhir sekali jadi 5. Nabi Musa kata, tak ada harapan umat kau boleh buat. Umat aku 2 pun gagal. Kita kalau 2 syok pagi lah 2, tak payah kata syok, gagal juga. Buktinya umat Nabi Musa gagal. Sebab kita rasa 5 tu Allah macam langsung bangun pagi apa semua, kita rasa gitu. Kita kata kalau 2 best. Bila kita dapat 2, tak agak kita kalau dapat 1 best. Kalau 1 dapat 1 je sembahyang, kita kata kalau tak sembahyang kan lagi best. Memang begitu kita ni. Memang gitu. Nah, akhir sekali Nabi kata, dia kata kat Nabi Musa kan, aku malu dah lah minta 9 kali bah minta diskaun. Boleh lah pergi kedai minta diskaun 9 kali. Dia kata, kau nampak itu pintu besar? Kau keluar sekarang. Orang minta sekali je diskaun, tapi Allah bagi sampai 9 kali. Malah para ulama kata, jika Nabi minta lagi, Allah bagi diskaun lagi. Dari sudut kemuliaan lah. Maka dapat 5. Dengan kita sembahyang 5, dapat 50. Pahala dia seperti 50. Kita sembahyang, pahala seperti 50 tu. Okay? Jadi takbiratul ihram ni adalah sembahyang yang umat Nabi saja, khususnya. Umat yang lain dimulakan dengan mungkin alhamdulillah ke, subhanallah ke, yang lain-lain. Jadi special kita. Kenapa special dimulakan dengan takbir? Mulakan dengan tahmid ke, mulakan dengan tahlil ke, kan bagus juga. La ilaha illallah kan bagus. La ilaha illallah kan bagus. Kenapa dengan Allahu Akbar khusus untuk umat Nabi? Sebab bila kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ketika kita sembahyang, yang lain semua jadi kecil. Hebat kita macam mana pun, tinggi pun pangkat kita, besarnya pangkat kita, tinggi pangkat kita ni, bila Allahu Akbar tu jadi kecil. Pangkat kita kecil. Kita datang, orang nak kena apa? Nak kena layan. Masuk sembahyang jemaah, Allahu Akbar, jadi kecil. Duduk belakang punggung orang juga. Nanti orang depan tungging kat mu. Tak apa, dia duduk depan sekali. Dia duduk depan sekali, imam tungging ke dia. Padahal dia orang besar. Tak ada dah. Dia tak kira dah waktu tu. Dia tak kira dah. Sebab Allah Maha Besar, yang lain semua kecil. Masalah besar ni, syarikat nak kena tutup ni. Rugi, syarikat rugi besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, syarikat kecil je. Gitu lah. Masalah keluarga, nak bercerai-berai, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kecil je tu.
Allah membalik-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Allah tukar je. Nak bercerai, pop, jadi tak bercerai. Boleh. Boleh sangat. Ketika takbir je, Allah Maha Besar. Jangan ingat benda lain dah. Jangan ingat kereta, jangan ingat nak pergi membeli belah, jangan ingat semua sebab Allah Maha Besar. Itulah specialnya sembahyang kita. Mulakan dengan takbir. Bukan takbir saja, takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Itu sikit mukadimah lah. Jadi bila sebut takbir, dia mesti bahasa Arab. Takbir dalam sembahyang ni. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak boleh bahasa lain. Secara umumnya gitulah. Nombor 2. Oh, sebenarnya boleh juga bahasa lain. Kena cakap tak boleh dulu. Kan? Kena cakap itu tak? Tak boleh dulu. Makan babi boleh tak? Kena cakap tak boleh dulu. Boleh tak cakap ni? Makan babi boleh kalau darurat. Betul, tapi salah. Kena dah kata haram dulu. Habis kalau lapar, menggigil lapar, boleh makan babi? Tak boleh. Buka peti ais tu, ambil makanan dalam peti ais. Tak cakap kat mana-mana. Ambil lah makanan kat peti ais dulu, makan. Oh, tak ada peti ais, duduk dalam hutan. Nak cari peti ais kat mana? Boleh makan babi? Lapar ni? Gigil lapar. Boleh makan babi? Mana boleh? Banyak lagi ada tu, nampak sungai tu. Cari ikan dulu. Sibuk nak makan babi apa? Relax dulu. Macam tu lah. Dia ada step dia. Lepas tu tengok ikan tak ada, semua air tercemar. Ikan tak ada. Perut lapar ni, boleh makan babi? Belum lagi, carilah daun-daun kayu, buah-buahan dulu. Tak boleh, buah-buahan semua beracun. Daun-daun kayu, akar kayu semua tak boleh makan. Boleh makan babi? Mana boleh? Cari air terjun dulu. Boleh minum air 3-4 hari boleh tahan kot nak hidup. Oh, tak ada, air semua beracun yang tadi. Boleh makan babi? Lapar dah ni, babi sengih tu. Sengih je anak babi, merah-merah lagi. Ini kalau panggang pun sedap. Buat masak 3 rasa. Boleh makan? Tak boleh. Sebab lapar yang belum mengancam nyawa. Tunggu. Ni kalau aku tak makan ni, mati ni. Ada mungkin lagi sejam 2 je tenaga yang ada ni. Lepas ni habis lah. Baru tengok, oh kau sengih kat aku Baru kita tangkap. Tak payah sembelih pun. Dia bukan ada leher pun. Dia mana ada leher. Makan. Masak. Boleh masak 3 rasa? Tak boleh. Boleh masak kicap? Babi masak kicap. Tom yum babi. Boleh? Steam babi, tak boleh. Habis tu makan, boleh makan sekadar nak menyelamatkan nyawa. Boleh buat 3-4 ni, ada sup, ada 3 rasa apa semua, boleh? Tak boleh. Boleh siap masuk siap-siap lah. Nanti malam nanti lapar boleh makan pula. Tak boleh, hanya menyelamatkan nyawa aje. Okey, rasa dah okey dah. Buang babi tu. Dah belah. Kita nak bagi tahu. Boleh ke baca dalam takbir? Boleh baca selain daripada bahasa Arab masa takbir? Tak boleh, kena kata tu dulu. Tak boleh Allahu Akbar, tak boleh. Mesti Allahu Akbar, tak boleh bahasa lain. Habis kalau tak boleh sebut, boleh tak? Boleh lah, nanti dulu. Maksudnya, belajar dulu, dah belajar dah. Dah kokok dah lidah. Burung apa yang boleh bercakap? Bukan boleh cakap. Tiong ah. Burung tu ambil lidah dia kokok. Kerek. Dia pandai, ada dah cara dia buat dekat lidah dia tu. Boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar, boleh. Burung boleh Allahu Akbar. Ni bukan burung. Ni manusia. Memang dia tak boleh cakap. Mungkin dia orang kafir sebelum tu baru masuk Islam. Mungkin dia tak pernah dengar. Nak sebut payah juga. Tapi burung pun boleh. Takkan orang tak boleh? Usaha dulu. Tak boleh. Memang bunyi pelik dia sebut Allahu Akbar. Tak wajib dengar. Tak apa benda tak boleh sebut. Kalau tak boleh juga, baru masuk nombor 2. Dan jika tiada, tak boleh sebut Allahu Akbar dalam sembahyang, diterjemah akan dia dengan barang apa bahasa ada ia. Dia tahu cakap bahasa apa? Bahasa Cina, cakap bahasa Cina. Maksudnya Tuhan Maha Besar. Bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa orang asli. Bahasa apa? Biasanya ni baru masuk Islam lah ni. Takkan lah. Lahir saya sejak Islam tak reti Allahu Akbar. Takkan lah gitu lah. Ni baru masuk Islam lah. Dan macam contoh dekat ni, Jepun tu, kat Taiwan, yang jenis orang kafir. Memang dia duduk, dia pun masuk Islam. Dia tak reti nak sebut Allahu Akbar. Maka pakai bahasa dia lah. Bahasa orang putih English. Boleh. Dalam masa yang sama dia wajib usaha untuk belajar Allahu Akbar. Oh, tak payah. Kalau bunyi belak-pelak sikit pun, bunyi pelik-pelik pun, masih lagi bunyi Allahu Akbar tu, tak apalah. Jangan, kalau boleh jangan biar je tanpa belajar. 2. Syarat yang kedua. Ada 21 syarat kan?
Yang ketiga, dan dengan lafaz Allah. Dan dengan lafaz Allah. Ataupun dia panggil lafzul jalalah. Lafaz Allah lah. Lafaz jalalah. Kenapa dia kata dengan lafaz Allah? Sebab Allah mempunyai 99 lah kalau yang kita tahu. Malah lebih daripada tu nama Allah. Ada 99. Tak boleh ke pakai nama lain? Contohnya Ar-Rahman. Ar-Rahman pun Allah juga. Ar-Rahmanu Akbar. Kenapa Ar-Rahman? Ar-Rahman tu Allah kan? Allah juga. Ar-Rahimu Akbar. Al-Maliku Akbar. Al-Qudusu Akbar. Boleh ke? Allah juga? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh dalam semayang. Di luar boleh. Kita nak saja je. Kita nak baca saja Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahmanu Akbar, tak ada masalah. Dalam semayang tak boleh. Dia mesti lafzul jalalah. Alif lam lam ha. Tak boleh digantikan dengan nama Allah yang lain, walaupun Allah juga tak boleh. Ya. Dalam semayang mesti lafzul jalalah. Yang keempat, syarat yang keempat. Biasanya yang ketiga ni orang Arab buat. Orang Melayu tak buat kerja gini. Ada tak? Tak ada orang Arab. Sebab dia bahasa dia. Dia pandai reka, mereka reka. Oh, bahasa dia. Betul dia reka. Tapi kalau orang Melayu tak buat kerja-kerja pelik gini. Orang Arab dia buat. Yang keempat, mesti dengan lafaz akbar. Mesti dengan lafaz akbar. Tadi Allah dah selesai dah. Tak boleh pakai lafaz lain selain daripada Allah. Ya akbar juga mesti ikut akbar. Tak boleh dengan lafaz lain. Antara maksud nak sama dengan akbar, tak sama tapi nak sama. A'zam. Kalau Melayu a'zam ni besar juga, greatest. Besar juga. Akbar tu pun besar. Allah Maha besar. A'zam Allah Maha besar. Kalau dia macam sama je. Melayu dia kosakata dia panggil. Kata ataupun vocabulary Melayu sangat miskin berbanding dengan Arab. Sangat miskin. Dalam kepala ni rambut di muka ada 22 rambut di muka. 22 nama. Kalau ikut bahasa Arab. Azar lah, apalah, satu semua lain-lain. Kita ada berapa? 1. Ni misai. 2. Ni apa dia panggil? Apa benda? Ada nama kan ni Melayu? Bawah ni. Ada nama dia? Saya lupa. 3. Okay. Kumis lah kan? 3. Kening 4. Bulu mata 5. Mana nak saya 22 ni? Ni rambut 6. Rambut. Betul? Jambang 7. Banyak lagi ni 22. Lagi 8 lagi. Tu bawah ni muka. Kepala saja. Habis lah. Yelah kalau dapat pun berapa? 12, 13. Lagi boleh lagi. Habis lah. Tapi Arab ada 22. Kat sini lain. 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 Kat depan ni lain, kat sini lain, kat belakang lain, sini lain, sini lain, sini lain. Jambang sini lain, sini lain. Semua lain. Akhirnya 22. Ni kita nak bagi tahu, Melayu ni miskin. Kata tu miskin. Sikit sangat. Tak cukup. Jadi akbar antara yang dekat-dekat dengan makna masuk besar jugalah. A'zam, ajal. Ajal sama juga dengan maksud akbar. Kalau Melayu besar jugalah. Besar. Dia akhir sekali 3 ni bahasa Arab lain makna. A'zam, ajal, akbar. Lain. Tapi bahasa Melayu itu maksud Allah Maha besar lah. Great. Jadi dia pun tukar. Dia kata Allah akbar ni maksud a'zam sama. Subhana rabbiyal a'la. A'la tinggi ya. A'la maha tinggi itu lain. Subhana rabbiyal azim. Kita terjemahkan apa? Maha suci Allah apa? Azim. Dia sama dengan akbar juga. Jadi sebenarnya lain. Kita lah, bahasa kita tak cukup. Jadi dia pun tukar akbar dengan Allahu A'zam. Maksud sama je.
Allahu ajal. Bukan ajal mati tu. Ajal. Sama je, tak boleh. Dia mesti akbar. Ini pun orang Melayu tak buat. Orang Arab buat. Orang Arab buat benda kerja-kerja pelik kan. Seterusnya. Dan dengan tertib antara keduanya. Tertib. Maknanya mesti Allah, lepas tu baru akbar. Allahu akbar. Tidak sah mendahulukan sebab Allah tu kita mubtada dia panggil kalau mengaji ni sikit, mubtada Allah. Akbar tu khabar dia. Allah apa? Akbar, maha besar. Mendahulukan mubtada, mendahulukan khabar atas mubtada. Maksudnya akbarullah tak sah. Tak sah. Dia tak sama dengan assalamualaikum dalam sembahyang. Assalamualaikum dalam sembahyang, assalamualaikum tu wajib, warahmatullah sunat, tahu kan? Sah tak kalau dia macam ni? Assalamualaikum terbalik kan? Apa dia? Assalamualaikum terbalik kan jadi apa? Terbalik. Assalamualaikum, assalamualaikum. Alaikum tu dekat depan, assalam tu depan. Jadi itulah waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam tu terbalik je. Tambah waw kat depan. Dan, masuk dan. Jadi assalamualaikum kalau terbalik kan? Assalamualaikum tak ada lah waw sebab kita terbalik kan. Jadi assalamualaikum, alaikumussalam kan? Alaikum, assalam ataupun sambung alaikumussalam. Kalau dalam sembahyang sah. Fil alamin innaka hamidum majid. Alaikumussalam. Bukan kata buat ke tak buat, ni hukum. Tapi kalau akbarullah confirm tak sah. Baca Fatihah ikut terbalik. Siratal ladzi, ihdinas siratal mustaqim, maliki yaumiddin, terbalik. Sah? Tak sah. Kita tahu. Okey. Akbarullah tak sah. Kita tahu. Selawat baca terbalik. Salli ala Allahumma, tak boleh kan? Tak sah. Memang kita tahu. Saya nak tanya. Kalau terbalikkan salam, assalamualaikum kepada alaikumussalam terbalik kan? Sah. Tapi makruh. Kat sini kita dapat faham Allahu Akbar dia ada peraturan dia, iaitu mesti begini Allah kena. Fatihah ada peraturan dia begini. Selawat dalam sembahyang ada peraturan dia gini. Salam ada peraturan dia. Salam peraturan dia tak wajib tertib, sunat tertib. Jadi alaikumussalam sah. Alaikumussalam. Oh, benda ni Syiah ke apa ni? Dah sah. Cuma hukumnya makruh. Tapi akbarullah tak sah. Tu je nak gitu. Tu beza dia. Ini ada ni masuk dalam periksa stam. Kalau nak jawab stam, apakah perbezaan rukun qauli dalam sembahyang di antara takbiratul ihram dan salam? Apa nak jawab? Perbezaan. Pertama, apa-apa lagi kalau tak belajar, goreng Nak jawab apa? Apa perbezaan? Ni antara saya tak ingat tahun 2000 apa? 2016 kot, 2017. Ada soalan dia. Apakah perbezaan di antara rukun qauli dalam sembahyang, di antara Allahu Akbar dan salam, assalamualaikum? Apa beza? Kalau kita tak dah lalu, kita akan cuba goreng Hangit tak hangit? Jangan hangit goreng, kita cuba goreng. Macam mana kita goreng? Allahu Akbar berada di permulaan, kan? Assalamualaikum berada di pengakhiran. Betul lah, 1 markah. Dia kat sini 10 markah. 1 dah selesai, lagi dia letak 5. Suruh letak 5 sebab 5 tu. Nak jawab apa? Boleh? Tak boleh jawab. Memang tak boleh jawab, kena ngaji baru boleh jawab. Antaranya ialah takbiratul ihram wajib tertib, iaitu Allah dulu bawa akbar, tertib lah tu. Salam tak wajib tertib, sunat tertib. Itu beza dia. Dan ada lagi lah. Dan seterusnya. Memang ramai tak boleh jawab. Bukan main menghafal. Masa ambil stom, bukan main menghafal. Masuk soalan tu, soalan ni senang je, basic sebab sembahyang. Ni soalan free, macam nak bagi markah free. Tak boleh jawab. Satu je boleh jawab. Yang satu je, iaitu yang nombor 1 je. Iaitu takbir duduk di awal, masuk sembahyang, salam keluar sembahyang, duduk akhir. Memang betul lah itu pun, 1 markah. Rugi. Kalau jawab semua 5 tu dapat 10. Bukan senang dapat 10.
Ngapam bukan main. Habis mengapam benda lain. Benda simple aja. Habis. Yang ke-6. Yang kelima, dengan tertib antara keduanya. Allahu Akbar mesti tertib. Okay? Wajib tertib. Kalau tidak, tidak sah. Yang ke-6. Dan pada ketika berdiri sembahyang fardu, sebut Allahu Akbar tu mesti berdiri. Mesti berdiri. Syaratnya. Kalau kita mengaji sungguh-sungguh, kita risau tau. Nak sembahyang atas kursi, nak sembahyang duduk, risau. Walaupun kita memang tak mampu, tapi ada perasaan risau tu. Kalau memanglah orang mampu, dia takkan duduk, dia tak larat lah tu. Tapi setiap rukun-rukun dalam sembahyang mesti dia ada syarat detail, dia mesti ada berdiri. Contoh, apakah dia syarat niat tu? Antara syarat niat tu mesti berdiri. Kalau tidak, tidak sah. Apakah syarat takbiratul ihram? Mesti berdiri. Apakah syarat baca Fatihah? Mesti berdiri. Mesti berdiri. Maknanya berdiri ni satu perkara yang besar lah. Bukan benda kecil. Jadi semampu mungkin tu elakkan sembahyang duduk lah. Sehingga dah memang tak larat dah sungguh kan. Memang ada dalam syariat pun sembahyang duduk. Cuma jangan mudah-mudah. Jangan bermudah-mudah. Orang kata sungguhlah kalau kita rasa teringin nak makan nasi air, rasa nak makan nasi air, jalan lagi pancing tu ada nasi air sedap tu sakit ni. Anak-anak kata, nak makan, jom kita pergi. Teringin lah. Mesti nak meraihkan ayah dia ke tok dia ke yang sakit ni. Tapi bukan sakit yang terlentang. Bersungguh tak? Angkat tak masuk kereta? Angkat. Macam tu lah. Sembahyang pun gitulah patutnya. Malah lebih pada tu. Boleh je beli bungkus balik. Tapi pergi makan kat sana boleh? Boleh. Angkut, bawa usung naik kereta pergi makan. Sebab nak meraihkan. Memang eloklah meraihkan mak ayah kita yang boleh gerak lagi lah. Tapi sakit masih lagi boleh. Apa dia nak masa tu bagi semua. Cuma dalam bab sembahyang pun gitulah patutnya. Sedaya mungkin. Sebab jika dia takbiratul ihram dalam keadaan duduk, maka tak sah takbir dia. Yang duduk, yang mana duduk tadi tu bukan sebab uzur, ataupun uzur yang tidak diiktiraf. Uzur sakit yang tak sampai tahap. Dia ada tahap dia. Sampai tahap tu baru boleh duduk. Sakit tak sampai tahap tak boleh duduk. Okey, contoh dia sesama, boleh tak sembahyang duduk? Sakit, kata sakit boleh duduk. Nampak? Dia ada tahap, dia ada cerita. Dia tak boleh sakit je boleh duduk. Sakit betul tak? Dia ada cerita dia. Batuk boleh duduk? Batuk, sakit TB, kena TB pula tu. Batuk TB. Teruk, bahaya TB tu. Boleh tercabut nyawa TB. Boleh sembahyang duduk? Mana boleh? Bila sebut sakit boleh duduk, ya. Tapi sebut sakit tu banyak syarat-syarat yang lain. Bukan sakit je duduk. Tak boleh. Dia kena mengena lah. Tu panjang. Kena mengena lutut ke, kena mengena gitu, tergoyang, nak jatuh, nak tumbang dan sebagainya. Dia bukan asal sakit boleh duduk. Tidak. Sakit sehingga sampai satu tahap baru boleh duduk. Apabila dia duduk, dia bukan terkait dengan berdiri sahaja dalam sembahyang. Dia terkait dengan takbiratul ihram, dia terkait dengan Fatihah, dan dia terkait dengan sujud. 3 terkait. Dengan sebab dia duduk, kata tak mampu berdiri, duduk. Rukun ada 13. Rukun sembahyang ada 13. Tak mampu berdiri, duduk. Bila dia duduk, dia telah tak buat satu perkara, satu rukun? Tidak. Dia telah langgar satu rukun ke? Tidak. Kalau betul dia sakit, tak apalah. Cuma bila dia sakit, dia sembahyang duduk, sebenarnya dia bukan langgar satu rukun. Bukan. Dia langgar banyak rukun lagi. Pertama dia langgar rukun berdiri tu. Dia langgar tapi salah ke? Dah sakit tak salah lah. Cuma nak bagi tahu dia telah melanggar rukun itu. Satu, berdiri. Sebab dia duduk, dia langgar, dia tolak. Yang kedua, dia niat dalam keadaan duduk. Langgar 2. Kalau dia cekedik sikit, dia berdiri dulu, niat takbir, duduk. Tu cekedik sikit. Kalau dia duduk, dia langgar yang kedua, niat dalam keadaan duduk. 2 dah dia langgar. Yang ketiga, takbir dalam keadaan duduk, dia langgar. Yang keempat, dengan sebab dia duduk atas kursi, dia tak boleh nak sujud. Sebab payah. Tapi kalau dia duduk kat bawah, duduk macam tahiyat tu, elok je boleh duduk. Sebab dekat, senang je sujud. Maka 4 terkait kat situ. Dengan sembahyang duduk, 4 rukun terkait. Kalau dia dibenarkan duduk kerana dia tak mampu berdiri, maka daripada 13 rukun, 1 rukun tu boleh tolak tepi, dimaafkan. Ada lagi? 3 lagi. Niat.
Niat boleh berdiri tak? Tiba-tiba boleh berdiri sebab dia niat kejap je. Boleh berdiri, dia duduk juga sembahyang tak sah. Sedangkan dia sembahyang duduk di benar syarak. Dia sembahyang duduk tu di benar syarak sebab dia uzur. Cuma niat pula cerita lain. Takbir pula cerita lain. Ketika niat boleh tak berdiri? Boleh duduk kan tadi? Boleh duduk kerana tak mampu berdiri. Sekarang sebab apa tak mampu berdiri? Nak baca Fatihah tu panjang, nak baca surah lagi. Maka tak mampu boleh duduk dari satu sudut, dari satu rukun. Rukun yang kedua niat. Niat 1 saat tak sampai. Lintasan hati aja. Boleh tak berdiri 1 saat? Boleh. Dia duduk juga, tak sah sembahyang. Walaupun dia benar duduk. Kerana dia benar duduk kerana uzur tak boleh berdiri sahaja. Bukan uzur tak boleh niat. Dalam keadaan berdiri. Okey, betul pula. Dia takbir dalam keadaan duduk. Dia takbir dalam keadaan takbir ihram dalam keadaan duduk. Takbir tu mesti berdiri. Tapi dia dibenarkan duduk kerana tak mampu berdiri. Ya, itu kalau berdiri dalam nak baca Fatihah tadi. Kalau dalam takbir tak sampai 3 saat. Takbir apa? 1 saat dah. 1-2 saat. Mampu berdiri, dia sembahyang duduk juga tak sah. Walaupun dia dibenarkan untuk duduk kerana tak mampu berdiri. Tapi sebab tu setengah orang kita tengok dia takbir dulu berdiri. Masing-masing tentukan masing-masing. Jadi sebab bila sembahyang duduk aja, dia bukan terkait dengan satu rukun, iaitu rukun berdiri. Tidak. Dia terkait dengan rukun niat, dia terkait dengan rukun Fatihah. Dan dia terkait dengan rukun takbiratul ihram. Okey? Dan tok-tok orang-orang dulu, tok-tok guru dulu, dia pesan gini. Kalau kita sembahyang duduk, maknanya kita telah langgar satu lah. Bukan satu, 3, 4, 3 kot. Langgar rukun berdiri, langgar niat dalam keadaan berdiri, langgar takbir dalam keadaan berdiri, langgar Fatihah dalam keadaan berdiri. Kita langgar 4 dia. Dan silap-silap sujud pun tak mampu juga. Maka biasa tak mampu diri, sujud pun tak mampu juga. Dia biasanya sekali, tapi tak semestinya. Maka 5 rukun dia buat masalah. Dia langgar. Dan dia langgar tu dalam keadaan memang betul uzur lah. Memang betul uzur. Bukan main-main, memang betul uzur. Sah lah, memang betul uzur. Tapi walaupun begitu, kena ada perasaan berdosa. Kena ada macam bersalah. Tapi sah, bukan tak sah. Yang tak sah ni yang tadi tu tak mampu berdiri, tapi berdiri sekejap boleh. Takbir duduk itu tak sah awal lah. Berdiri dulu takbir, berdiri dulu 10 saat, 15 saat, dah goyang baru duduk. Itu memang tak sah kalau dia daripada awal duduk. Ini memang cukup syarat. Memang dia dibenarkan duduk, cukup syarat. Walaupun cukup syarat dan dia memang sembahyang duduk, kena ada perasaan hati dia, Allah, dosanya aku. Panggil hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kena rasa, Allah, dosanya, Allah, teruknya aku, ya Allah, sembahyang pun aku tak boleh buat. Dulu muda-muda lah aku kerja bukan main, angkat kuat, nak sembahyang 5 minit pun aku tak mampu, Allah. Rasa gitu, kena ada rasa. Dia bukan rasa seronok ke, rasa megah ke, macam ambil Maya, aku duduk tepi, duduk kursi. Tak nampak rasa bersalah kan? Gergang letak. Belakang molek sikit belakang tu. Takut jatuh nanti. Atas tekak tu mampu pula. Mana tahu tengah duduk gergang jatuh kat belakang. Tak nampak pun rupa bersalah. Tak nampak pun rasa bersalah. Memang tak bersalah sebab dia mampu. Sebab dia memang tak mampu. Cuma kena ada perasaan tu. Rasa berdosa, rasa bersalah, rasa teruk, rasa Allah, teruknya aku ni. Nak sujud Allah pun tak mampu. Teruklah aku. Yang tak nak sujud kat Allah ni iblis aja. Mudah-mudahan aku tak jadi macam iblis. Gitu lah. Yang tak nak sujud ni iblis ya. Aku bukan tak nak sujud, sakit. Tapi sebab aku ni lah tak jaga kesihatan. Teruknya aku dulu muda-muda tak jaga. Kena sembahyang gini. Ya Allah terimalah. Tapi Allah rasa berdosanya. Patut kena rasa gitu. Patut kena rasa gitu. Bukan rasa megah ke, gah ke, apa ke. Bukan. Dia kena rasa berdosa, malu. Malu dengan orang, malu dengan Allah. Padahal memang sah, memang dia tak mampu pun, tapi kena ada perasaan tu. Yang ke mesti berdiri ya. Mesti berdiri mesti takbir tu mesti berdiri. Allahu Akbar tu mesti berdiri. Seterusnya yang ketujuh. Dan ketiadaan mad akan hamzah lafaz Allah. Alif lam lam ha tu kan sebenarnya bukan alif. Alif ke? Ni yang awal tu alif ke? Bukan. Sebenarnya tu hamzah. Hamzah bukan alif. Bukan alif, hamzah.
Tapi kita panggil alif lam lam ha kan, ni hamzah. Hamzah pun dia ada rumah dia. Rumah hamzah tu kat alif tu atas tu. Sebab tu alif ada cek atas tu. Betul tak? Rumah dia kat situ. Ada kadang-kadang rumah dia macam dekat ya. Betul tak? Ya, tapi tak ada titik. Ada hamzah dalam tu. Tu rumah dia dekat ya. Dia hamzah. Kadang-kadang rumah dia dekat alif waw. Ada juga alif waw ya. Sebenarnya dia hamzah tapi dia tak ada rumah. Jadi tumpang rumah alif. Boleh tak bahasa tu? Faham tak? Dia tumpang rumah alif. Jadi dengan letak alif, dia letak hamzah kat atas. Sebenarnya bukan alif, hamzah. Cuma tak ada rumah. Kadang-kadang macam ulaika. Alif waw lam ula i. I tu hamzah tu. Lepas tu kaf. Ulaika kan biasa kan? Ulaika. Dalam Quran memang banyak. Alif waw lam ula kan? I tu hamzah. Macam nak buat? Tu yang dia ada rumah macam ya tapi tak ada titik tu. Letak hamzah kat dalam tu. Tu hamzah. Dia tumpang rumah ya tapi bukan ya. Jangan baca yi pula. Dia tumpang. Jadi sebenarnya alif lam lam ha tu hamzah yang depan tu. Dia tumpang rumah alif. Jadi dan ketiadaan mat akan hamzah lafaz Allah. Yang kalau Melayu kata alif lah juga tu. Alif tu yang depan tu jangan matkan dia. Mat tu panjang. Macam mana nak panjangkan? Allahu akbar. Tu panjang kalau tu. Mat kan? Allahu akbar. Dia panggil kalau macam tu, dia panggil istifham. Dia panggil alif tu jap nombor 7 dia jadi membawa maksud pertanyaan. Alif tu dia membawa maksud pertanyaan. Jadi maksudnya kalau ni Allahu akbar, Allah Maha Besar. Allahu akbar, adakah Allah Maha Besar? Simple lah. Tambah sikit jadi tu. Jadi kalau adakah Allah Maha Besar? Oh, dia kena Allah Maha Besar masa takbir. Bukan adakah, itu pertanyaan. Maka dengan memanjangkan tadi tak sah sembahyang. Okey. Jangan apa. Yang ni ada juga yang ni. Ini Melayu ada buat ni. Ada. Sebab dia takbir 2-3 kali tak masuk. Allah, tak masuk. Last kali Allah, baru masuk. Tapi salah dah. Biasa. Melayu ada ni, Melayu. Yang macam akbarullah, Melayu tak ada buat kerja gitu kan. Orang Arab je. Ini Melayu ada ni. Dipanjangkan depan tu. Allahu akbar. Tak sah sembahyang. Dan tiada menggugur akan hamzah akbar, dan tiada menggugur akan hamzah akbar. Alif kaf bara tu jangan gugur. Alif yang mula-mula a tu jangan gugur, jangan buang. Macam mana jangan buang? Allahul akbar. Bukan Allah. Macam nak buang akbar jadi kabir. Allahul kabir. Alif dah tak ada dah. Akbar dengan kabir tu kan daripada perkataan yang sama. Dia mesti jangan buat, ataupun Allahu akbar, alif tak ada. Tak boleh. Ini pun orang Melayu tak buat kot. Ada? Tak sebut yang depan. Tak ada. Allahu akbar. Tak ada. Kalau gugur tak ada yang depan hamzah kat depan tu, akbar dekat tu, kalau tiada maka tak sah. Yang ke-9, dan ketiadaan mat akan ba. Oh, yang ini ya Allah, semua orang sebut ni. Perasan tak? Dia kata dan ketiadaan mat pada ba akbar. Alif kaf ba ra, ba tu jangan mat, jangan panjang. Jadi jangan Allahu akbar. Panjanglah tu, jangan panjang. Sebab dia jadi maksud bertukar maksud. Dia jadi Allah Maha Besar kepada maksud gendang. Allah gendang. Akbar, gendang. Sebab apa saya kata ramai buat? Tak ada pun ramai buat. Ada. Tapi bukan dalam sembahyang. Perasan? Allah lamanya tak jumpa. Allah rindulah, Allah Akbar. Kalau dalam sembahyang buat gitu, tak sah sembahyang. Kalau luar sembahyang, berdosa. Berdosa. Tapi tak ada di luar sembahyang sebab tak sembahyang, berdosa lah. Allah gendang, tak berdosa. Ke dia mengiktikad Allah gendang, itu kafir, tak ada orang kata gitu. Allah tu gendang.
dia tak diiktikad, maka tak adalah kufur. Cuma berdosa. Berdosa. Mari Allahu Akbar. Kan? Ada selalu sebut. Baru je pergi kenduri, tu dengar kat kenduri lagi. Allah Ustaz, sihat Ustaz? Lama tak masuk kuliah Ustaz. Allahu Akbar. Kita tengok je. Kita makan nasi ni. Sedap ni. Aku nak layan mu ke aku nak makan nasi? Ni salah sebut lah. Kalau dalam sembahyang buat gitu, tapi dalam sembahyang jarang pula. Ada tak? Dah dengar? Allahu Akbar. Tak orang kan? Saya pernah dengar azan pernah dekat Kuantan ni. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia nak lagu tu dia panjangkan. Ada, tapi kalau dalam sembahyang tak tengok, tak jumpa lagi. Allahu Akbar. Tak jumpa lagi. Dalam azan dah jumpa. Bercakap selalu sangat jumpa. Jadi jaga-jagalah. Kalau nak panjangkan kat ra, boleh? Getar kat ra. Allahu Akbar. Itu tak apa. Ataupun Allah. Itu. Allah. Lama tak jumpa ni. Mari lama tak jumpa. Allahu Akbar. Panjangkan cerita apa? Jangan dekat Allahu Akbar. Orang dah kata dah, jangan keluar rumah, keluar juga Allahu Akbar. Anak ni, buat dosa aja. Baik jangan sebut. Tak juga berdosa. Buat dah sembahyang, batal. Macam Assalamualaikum lah. Kan? Alif, Assalamualaikum, alif, lam, sin, lam, alif, assalam, mim, ain, lam, ya, kaf. Kaf waw, mim ke kaf mim? Kaf mim terus kan? Tak ada waw kan? Jadi Assalamualaikum. Cuba kita pergi rumah orang. Assalamualaikum. Panjang? Tak boleh. Assalamualaikum. Kalau kom tu kaf waw mim. Ma'arid li sukun. Kaf mim Assalamualaikum. Kalau nak panjangkan la. Assalamualaikum. Tak apa sebab la tu memang panjang. Lam alif. Ain lam ya alai kaf mim kum, bukan kum. Kaf waw mim baru kum. Biasa buat tak sedar pun. Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Menda. Ada seorang tok guru ni, saya pernah cerita banyak kali dah. Tok guru ni dia meninggal lah. Duduk kat utara, Kok Diang. Dia cukup marah. Dia tulis dalam kitab tauhid, dia buat karang satu kitab, nama kitab tu Paku Iman. Bab tauhid, tapi mukadimah tu dia bantai bab salam ni. Tak ada kena-mengena pun, bukan bab fiqh tapi dia bantai. Dia kata macam salam pak pandi. Salam berdosa, salam maksiat. Oh, begitu. Dia maksiat terus dia bagi. Seperti kebanyakan orang jahil yang buat. Beli buku kitab Paku Iman. Tapi jangan baca yang dalam tu bab tauhid lah. Yang awal mukadimah dia tu. Seperti orang jahil zaman sekarang yang memberi salam. Salam itu haram dijawab. Salam itu salam maksiat. Salam Pak Pandi. Siapa bagi betul Pak Pandi? Tahu kenapa sebut Pak Pandi? Kenapa salam macam mana? Memanjangkan. Assalamualaikum. Siapa nak pergi rumah dia masih dia hidup? Siapa nak pergi rumah dia? Biar orang lama je yang bagi salam semua. Jangan. Kalau orang baru-baru ni, Assalamualaikum Tok Guru. Assalamualaikum. Bunyi tapak kaki dia gedegang. Dang, siap lah. Pergi nak tanya soalan, nak ambil berkat, tak jadi. Kena dengar ceramah dia sejam berkaitan dengan bagi salam. Lagi tunduk. Aku dah cakap dah, biar aku orang lama, mu orang baru. Tapi nak bagi salam dengan Tok Guru. Assalamualaikum. Dia Tok Guru dalam tua, dia nak jalan tu lambat sikit. Bunyi dah tapak kaki dia gede. Lambat ni. Kawan ni dah bagi salam dah, dia bagi salam. Assalamualaikum. Okey lagi. Assalamualaikum. Kawan ni dengar dah gigil lah. Aku nak balik lah. Siapa kenal Tok Guru tu? Memang ada lah, dah meninggal lah. Dia karang antara kitab ni Sulam Sibian. Dia karang juga. Sulam Sibian, Paku Iman. Dia bab faraid power. Bab faraid. Dia ada karang kitab. Aduh. Kadang-kadang tak perasan lah. Tak perasan pun buat dosa. Kalau mujur tak berlaku dalam sembahyang, berlaku tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Mujur tak jadi. Kalau jadi dalam sembahyang juga memang batal sembahyang, tak sah sembahyang dia. Cuma ya,
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mujur tak jadi gitu. Elok je. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok belakang. Kawan kita. Assalamualaikum. Panjang balik dah. Tak tahulah. Kita ni main tiru je beramal. Yang ke-10, dan ketiadaan tasydid akan dia. Ini hati-hati orang Jawa. Ada orang Jawa, Jawa pekat. Tasydid, tak ada sabdu. Jangan ada tak sabdu dekat bar. Jap. Dekat bar ke? Betul lah. Dekat bar lah tu. Ketiadaan tasydid akan dia. Sabdu, jangan letak sabdu. Jangan letak sabdu. Ketiadaan tasydid akan dia. Dia kata jangan letak sabdu. Nak letak kat mana? Allahu, mana boleh letak sabdu? Dah memang ada sabdu kat situ kan? Jadi dekat mana? Dekat akbar. Dekat bar tu ke? Dekat bar. Yang ke-9, dan ketiadaan mat akan bar. Yang ke-9, bar tu jangan panjangkan. Okay? Dan bar tu juga jangan letak sabdu. Allahu macam mana? Allahu akbar. Jauh-jauh. Tak letak sabdu lah. Allahu akbar. Kalau ada sabdu jadi bunyi Allahu macam mana? Akbar macam tu lah kot. Akbar. Akbar jadi akbar. Sah nak sebut. Kita sebut betul, bila nak sebut salah payah. Jangan letak sabdu lah, senang cerita. Tak ada sabdu, jangan letak sabdu. Ba tu ada sabdu. Jadi akbar lah, kena hidupkan kaf tu kalau nak sabdu. Kalau nak sabdu macam mana ba tak boleh jadi. Jadi kena hidupkan. Jadi Allahu akbar. Orang Jawa mana? Jawa-Jawa hati-hati. Jaga kat situ. Allahu akbar. Allahu akbar. Akbar. Jangan sabdu. Yang ke-11. Dan ketiadaan menambah waw yang sakin. Sakin tu mati lah. Mati kan sakin kan. Yang mati, waw yang mati. Atau yang berbaris. Ataupun waw berbaris. Antara kedua kalimahnya. Di antara Allah dengan akbar, jangan tambah waw. Kita ambil waw mati dulu. Allahu akbaru. Allahu akbar. Itulah. Depan waw tu, depan akbar, sebelum alif ada waw. Waw tu jangan mati. Jangan letak mati. Jangan letak waw dan jangan letak waw mati. Macam tu. Waw pun jangan, waw mati pun jangan. Bila waw sakin, waw mati, dia jadi macam mana? Hu tu jadi panjang lah. Sebab Allahu akbar, bila ada waw mati jadi Allahu akbar. Jangan gitu. Jadi Allahu akbar jangan, ataupun hidup. Hidup pun jangan, baris atas. Allahu akbar. Tambah waw baris atas jadi wakbar. Jangan juga. Ada tak orang Allahu akbar? Boleh jadi ada orang Melayu. Ada. Dia tak jaga betul-betul jadi Allahu akbar, huakbar, huakwa. Boleh jadi. Ada. Dalam kitab itu menarik juga. Ada yang orang Melayu tak buat, orang Arab je buat. Ada yang orang Melayu pun buat juga. Ini orang Melayu ada buat. Allahu akbar, wa baris atas. Jangan. Ataupun Allahu akbar. Tu rasa tak ada kot orang Melayu buat. Okay? Kalau Allahu akbar lagi tak ada orang buat. Allahu baris depan. Allahu akbar pun tak ada buat. Yang ada Allahu akbar baris atas ada. Fathah ada. Ada orang Melayu buat. Jadi bila sebab orang Melayu buat, jaga-jagalah. Yang orang Melayu tak buat tu kita biar. Kita tak buat pun. Yang ke-12, dan ketiadaan waw dahulu daripada lafaz Allah. Jangan letak waw kat depan. Wallahu akbar. Janganlah. Wallahu akbar. Tak boleh. Tak sah. Ada orang Melayu buat? Rasa tak ada kot. Wallahu akbar. Tak ada kan? Tak ada. Okey. Yang ke-13, dan ketiadaan menukar hamzah dengan waw. Macam mana nak tukar hamzah dengan waw? Alif tu lah. Tukar waw. Jadi wallah lah. Tadi wallah. Jangan wallah. Wallah pun jangan. Wallah yang tak ada alif. Tadi wallah ada alif lagi. Wallah kan. Waw alif lam ha. Yang ni alif tu tak ada, ganti dengan waw. Jadi bunyinya wallah.
Wallah pun jangan tukar. Ada orang Melayu buat? Ada tak? Okay. Dan ketiadaan menukar alif akbar dengan hamzah. Dan ketiadaan tu jangan menukar kaf akbar dengan hamzah. Kaf akbar jadi hamzah. Jadi akbar lah. Allahu akbar. Bukan ain, hamzah. Jadi Allahu akbar. Jangan. Kalau sengau tu tak boleh buat apa sebab dia sakit, dikir penyakit. Itu tak ada masalah. Cuma dia tak boleh jadi imam je. Jadi makmum sembahyang dia sah sebab dia masalah uzur sakit. Ini memang yang normal. Ya. Yang ke-15. Ketiadaan maksudnya janganlah memanjang akan alif antara lam dan ha itu lebih daripada 14 harakat. Jangan lebih daripada 7 alif. Di antara lam dengan alif dengan lam. Jadi maksudnya Allah, itu yang panjang tu. Jangan lebih 7 alif. 7 alif berapa harakat? 14. 1 alif 2 harakat. Jadi Allah minimum 2. 1 makruh. Allahu akbar. Allah. Kan dia tak langsung tu makruh. Allahu akbar sekurang-kurang sunatlah 2. Maksimum 14. Allah tak masuk niat lagi, sampai 14. 14 harakat. Yang ke-16. Nak habiskan 21 ni. Dan ketiadaan diam yang panjang antara dua kalimahnya. Istilah panggil mualat. Iaitu diam yang lebih kadar bernafas. Dan penat. Penat tu maksudnya ialah nak tarik nafas tu kan kadang-kadang kan nak tarik nafas 1-2 kan. Jangan lebih pada kadar itu. Bukan suruh tarik nafas. Bukan dia suruh tarik nafas. Jadi Allah bukan kadar itu. Kadar itu. Tarik nafas berapa saat? 1 saat tak? 1 lah kot. Ataupun dekat-dekat 2. 1,5. Jadi jangan berhenti lebih daripada kadar itu. Di antara Allah dengan akbar. Jadi Allahu tak boleh lah. Tak boleh sambung lah. Kena mula balik. Jadi Allahu akbar boleh lagi. Jangan lama di antara dua. Dia panggil mualat. Atau diam yang pendek. Ataupun dia diam tapi diqasadkan dia memutus akan takbirnya. Tak ada pun orang Melayu buat gini. Disebut Allahu akbar tapi niat aku nak putus kat situ. Maka tak boleh, tak sah. Takbir tak sah. Dengan niat walaupun pendek. Tapi kalau tak niat putus Allahu akbar boleh lagi. Sebab dia bukan niat putus. Ya. Kita panggil saktah tu. Yang ke-17. Dan memperdengar akan dirinya dengan sekalian hurufnya. Dia kena dengar sendiri apa yang dia sebut Allahu akbar. Ni bukan takbir aja. Semua rukun qauli ada 5. Fatihah, tahiyat akhir kan, selawat, salam. Termasuklah takbiratul ihram. Dia kena dengar kat telinga dia sendiri. Sekalian hurufnya alif lam lam ha, alif kaf ba ra, mesti dengar semua. Cuma jangan salah faham maksud dengar ni bukan dengar. Nampak? Dia tulis dengar, tapi maksud dengar bukan dengar. Habis tu kalau dia pekat badak, tahu pekat badak? Takkan dia Allah, tak dengar ya Allah, baru dengar slow-slow. Bukan. Kalau ada kau terbang lalu rendah. Dia kena menjerit ke? Tak. Habis tu apa maksud mendengar diri? Apa maksud mendengar? Maksudnya kadar kekuatan volume Allahu akbar tadi boleh dengar dekat telinga dia dalam keadaan tak ada gangguan. Itu maksudnya. Maksud tak ada gangguan, aircon tak ada. Tak ada gangguan. Aircon ni bunyi ni. Tapi kita tak apa-apa dengar. Motor-motor semua ada bunyi.
Lampu ni ada bunyi. Lepas tu bila rosak dia bunyi lagi kuat. Oh kan? Dia ada bunyi. Kenapa kita tak dengar? Sebab dia slow. Jadi bila ada bunyi-bunyi, bila kita kata Allahu Akbar, tak bunyi, tak dengar kat telinga kita. Sedangkan kalau tak ada gangguan-gangguan ni, boleh dengar. Biasanya pukul 3-4 pagi lah. Cuba bangun tahajud. Cuba baca Fatihah. Alhamdulillah. Boleh dengar telinga kita sebab sunyi sepi. Bila kita masuk dalam saf sembahyang maghrib, kan macam-macam bunyi ada. Imam baca lagi, orang sebelah baca lagi, bunyi macam-macam bunyi. Kadar yang sama, volume yang sama masa tahajud kita bawa kepada sembahyang maghrib, tak dengar. Betul tak? Duduk dalam surau ni pukul 3 pagi, dia akan bunyi jam tu. Ketak, ketak, ketak. Kenapa sekarang tak bunyi? Sebab bising lah, tapi tak bising pun. Ada, kita tak dengar, dia dah menutup bunyi tadi tu. Jadi, kadar yang kita sembahyang yang sunyi tadi tu, tengah malam, volume tu berapa kadar dia? Ambil tu, bawa datang kat sembahyang maghrib. Masa baca tak dengar, tapi sah. Itu maksud dengar. Bukan maksud dengar, mesti dengar. Oh gitu, memang jawabnya. Pakak-pakak bising, dah bunyi. Kita tengok, aku tak dengar pun dia baca, mulut gerak. Tak dengar pun. Memang tak dengar masa tu. Tapi malam-malam, dengar. Memadai kadar itu. Jadi maksudnya, dia mesti dengar kat telinga dia sendiri, dalam keadaan tidak ada bunyi bising. Kadar itu yang dia baca. Walaupun dia tak dengar, tetap sah juga, kerana kalau tak ada gangguan tadi, dia dengar. Jadi orang yang biasa sembahyang tahajud, dia tahulah kadar mana. Orang yang tak pernah sembahyang tahajud, dia tak tahulah kuat mana. Itu yang diganggu orang sebelah tu. Baca sampai orang sebelah terganggu. Senang je. Senang je nak tahu. Jadi dia baca slow je, macam tak dengar je. Memang pun. Pukul apa dah? Pukul 9 dah. Sikit lagi. Yang ke-18, dan masuk waktu padahal menghadap kiblat. Allahu Akbar tadi mesti dah masuk waktu yang pertama. Yang kedua, mesti menghadap kiblat. Kalau tak masuk waktu lagi, walaupun sebahagian, tak sah. Contohnya tak masuk lagi ni. Lagi 3 saat nak masuk waktu. Dia pun Allah tuk masuk waktu. Akbar, tak sah. Sebab Allah tu di luar waktu. Tak masuk lagi. Dia mesti dalam waktu sepenuhnya. Alif lam lam ha, alif kaf ba ra. Macam tu juga kiblat. Dada mesti menghadap kiblat. Allahu Akbar, dada mesti menghadap kiblat. Kalau dia macam ni, Allahu Akbar, tak sah. Sebab masa Allah tu, ataupun satu huruf je tak menghadap kiblat, tak boleh. Tak sah. Satu huruf aja tak bukan tak menghadap kiblat, satu huruf je tak masuk waktu lagi. Lagi 1 saat nak masuk waktu. Allah a tu masuk waktu. Maksudnya a dulu baru masuk waktu. Maka tak sah. Dia mesti penuh semua masuk dalam waktu, dan penuh alif lam lam ha alif kaf ba ra ketika menghadap kiblat. Mesti. Yang ke-19, dan ditakbir akan dia kemudian daripada takbiratul ihram imamnya pada hak makmum. Dari sudut imam makmum pula, setelah imam ra imam baru a makmum. Maksud Allahu Akbar bunyi ra imam je, makmum boleh a dah. Jangan lambat imam panjang lah, Allah lambat lah, dia pun Allah juga. Bila imam akbar, dia pun r juga. Tak apalah, aku duduk belakang imam juga sikit, tetap tak sah. Dia kena ra imam dulu. Allahu Akbar a. Allahu Akbar a tu a makmum. Tak ada orang buat gitu. Tapi mana tahu nak cepat ke? Dah standby. Imam usalli. Oh, tepat ni standby ni. Aku nak takbir ni. Tiba-tiba tak jadi. A'udzubillahi minasyaitan. Qul a'udzu birabbin nas. Allah tunggu, tak sabar. Contohlah. Tiba-tiba imam Allah panjang pula. Dia Allah, aku dah gegar ni nak sembahyang ni. Huak dia pun a. Bar dia a habis. Tak salah. Dia tak boleh. Dia kena ra imam, r berhenti baru a makmum. Yang ke-21. Yang ke-20. Dan ketiadaan mempaling akan dia daripada takbiratul ihram kepada takbir yang lain daripadanya. Takbir dia tu mesti dengan niat takbir sebab nak sembahyang. Kerana kadang-kadang takbir banyak je lain. Terkejut Allahu Akbar, kan macam-macam. Takbir Allahu Akbar macam-macam. Nak mengajar orang. Ni saya nak ajar sembahyang ni. Masa sembahyang mesti baca takbir Allahu Akbar. Itu bukan niat sembahyang, itu niat nak mengajar. Tak jadi. Dia mesti niat hanya semata-mata nak sembahyang. Okey? Contohnya dia mengajar, tengah nak mengajar, contohnya nak mengajar ni Allahu Akbar ya, belajar macam ni, tiba-tiba bunyi azan kan. Jadi apa bacaan kita?
ketika mula-mula sembahyang Allahu Akbar. Semua pakai Allahu Akbar. Sedang azan dah bunyi, dah masuk waktu. Dia kata alang-alang takbir, kira sembahyang tu takbir. Tak boleh. Orang kita ada buat? Tak ada juga. Tak sembahyang tu ramai. Takbir tu tak ada. Yang terakhir 21. Dan wajib dimuqaranah, artinya disertakan niat sembahyang itu dengan dia. Iyalah. Qasad ta'arud ta'yin ni perbahasan lepas ni. Perbahasan niat yang muka surat 75 baru ni kita bahas. Dia kata dan masa takbir tu mesti ada qasad ta'arud ta'yin. Aku sembahyang fardu isyak, kena ada 3 tu. Jangan Allahu Akbar tak ada apa-apa dalam kepala, tak boleh. Nak faham 21 ni kita dah bahas minggu lepas lah. Minggu lepas. Niat sembahyang muka surat 75. Habislah 21 syarat sah takbir. Syarat sah takbiratul ihram. Balik tanya anak, apa syarat sah takbiratul ihram? Dia tak boleh jawab, pergi mengaji, suruh dia mengaji. Ketahui olehmu bahawa ni masuk muqaranah pula. Muqaranah istihdar urfi, muqaranah urfiyah. Tak, angkat tangan sunat. Tak angkat tangan pun sah. Angkat tangan tak ikut apa, tak kena dia punya dengan Allahu Akbar pun tak ada masalah, tapi sunat bila ada tangan dah gerak. Ada dua pendapat. Pendapat pertama dah gerak. Jadi Allahu Akbar. Itu yang sunat. Tapi kalau tak ikut tu pun tak apa juga. Maksudnya sah juga sebab dia sunat je. Jadi Allahu Akbar. Boleh? Allahu Akbar. Ada je macam-macam. Tak ada masalah. Sebab yang penting Allahu Akbar tu. Cuma yang sunat gerak je. Allahu Akbar. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, angkat tangan siap-siap. Ini Imam Ghazali pun ada, beberapa imam-imam lain. Angkat tangan siap-siap. Allahu Akbar. Dia siap-siap. Dia dua-dua boleh. Tapi yang mazhab Syafi'i, pendapat mutamat daripada bawah. Allah. Kadang-kadang payah kita nak masuk niat nak itu, jadi kita kena standby. Tangan duduk gini kan. Okeylah. Imam Ghazali pun okey juga. Okey apa? Imam Ghazali. Bukan Haji Ghazali, Imam Ghazali. Okeylah. Ikut apa ni? Angkat tangan daripada bawah ikut Imam Ghazali. Yang bawa kereta sewa tu, itu Haji Ghazali. Imam Ghazali tak apa boleh ikut. Tunggu dulu, kita sambung minggu depan. Jadi tasbih kafarah dan salatu subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.